Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-73. Insya-Allah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-5 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ Innallaha ghafurur rahim. Apabila telah habis tempoh masa bulan-bulan yang dihormati itu, maka bunuhlah orang musyrikin itu di mana sahaja kamu menemui mereka, dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka, dan awasilah mereka di setiap tempat pengintipan. Jika mereka bertaubat daripada kekufuran, mendirikan solat dan menunaikan zakat, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa perkataan Al-Ashhurul Hurum ada yang memahaminya dengan pengertian 4 bulan haram yang sudah ditetapkan sejak zaman jahiliyah, iaitu bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Apabila perkara ini difahami, maka ia bermaksud bahawa mereka diberikan waktu sehingga berakhirnya bulan Muharram tahun ke-10 Hijrah atau sekitar 50 hari setelah pengumuman itu. Tetapi pendapat ini tidak disokong oleh kebanyakan ulama. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menyatakan lagi bahawa pada akhir ayat ke-5 surah At-Taubah, iaitu yang bermaksud sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, berfungsi sebagai alasan supaya perintah itu disampaikan. Ayat ini seakan-akan menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Taala memerintahkan untuk melepaskan jalan mereka kerana Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kedua-dua sifat ini boleh disebutkan bahawa ia berkaitan dengan kaum muslimin, iaitu wahai kaum muslimin, kamu diperintahkan untuk melepas jalan mereka kerana ia petanda pengampunan dan rahmat Allah Subhanahu Taala. Manakala kedua-dua nama Allah yang disebutkan dalam ayat ke-5 surah At-Taubah ini, maka sepatutnya kita perlu teladani. Sidang pendengar yang dimuliakan, Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-5 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa selama 4 bulan kaum muslimin tidak dibenarkan memerangi kaum kafir musyrikin, maka lakukanlah apa sahaja yang kaum muslimin anggap baik untuk mereka pada bulan tersebut. Ini kerana perkara yang perlu kaum muslimin lakukan di luar 4 bulan tersebut adalah berperang. Pilihlah salah satu daripada banyak tindakan. Antaranya ialah membunuh kaum kafir musyrikin di mana saja kaum muslimin menjumpai mereka, sama ada di daerah halal ataupun di tanah haram, menawan mereka, mengepung mereka di satu tempat sehingga mereka tidak boleh bergerak lagi ke mana-mana, dan supaya mereka
menyerahkan diri dengan syarat yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak, serta mengawasi gerak-geri mereka di setiap tempat. Ayat kelima surah At-Taubah ini dinamakan sebagai Ayatus Saif, ayat pedang. Hikmah dan tujuan Allah Ta'ala memerintahkan demikian ialah untuk melenyapkan syirik di tanah Arab. Manakala Haji Muhammad Sa'id bin Umar melalui kitabnya Tafsir Nurul Ihsan mentafsirkan ayat kelima surah At-Taubah dengan menyatakan bahawa apabila sudah tamat bulan Muharram pada tahun ke-10 Hijrah, iaitu selesainya masa dalam tempoh 4 bulan dari bulan Syawal tahun ke-9 Hijrah, maka kamu bunuhlah orang kafir musyrikin di mana sahaja tempat yang kamu dapat. Tangkaplah mereka dan tahanlah mereka di dalam kubu perang, serta mengawal mereka pada setiap jalan. Janganlah memberi jalan keluar masuk sehingga mereka mahu memeluk Islam, ataupun bunuhlah mereka. Apabila mereka sudah bertaubat dan memeluk Islam, maka janganlah kamu membunuh mereka atau menawan mereka. Ini kerana mereka sudah beragama Islam seperti kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, ketika mentafsirkan ayat kelima surah At-Taubah menjelaskan bahawa bulan haram ialah bulan-bulan yang termasuk dalam suasana haji. Dalam bulan itu dilarang untuk berperang. Begitulah tradisi yang diamalkan oleh kabilah Arab sejak zaman dahulu. Ayat kelima surah At-Taubah ini mengkhususkan kepada 4 bulan, iaitu dari 10 Zulhijjah sehingga 10 Rabiul Akhir. Pada ayat kelima surah At-Taubah ini juga ditegaskan bahawa sekiranya orang kafir musyrikin telah bertaubat, tidak mensyirikkan Allah, tidak menyembah berhala, kemudian mereka mengucapkan kalimah syahadah dan mereka membuktikan pengakuan itu dengan mendirikan solat dan mengeluarkan zakat, maka berikanlah mereka jalan. Maksudnya di sini ialah disebabkan tindakan mereka ini, maka janganlah perangi mereka. Jangan menawan, mengintip dan mengepung mereka lagi. Ini menunjukkan bahawa dengan mengucapkan 2 kalimah syahadah, maka ia belum cukup kuat lagi sekiranya belum diikuti dengan mendirikan solat. Kemudian, walaupun telah mendirikan solat, sesiapa yang telah cukup syarat wajib zakat, iaitu harta yang melebihi 1 nisab dan telah sampai haulnya, maka hendaklah membayar zakat. Walaupun telah mendirikan solat tetapi tidak mahu menunaikan zakat, maka sama juga maksudnya seperti belum memeluk Islam. Ini disebabkan kerana setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah pertama, beliau mengambil sikap tegas untuk memerangi Malik bin Nuwairah yang tidak mahu membayar zakat. Manakala Dr. Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi, ketika mentafsirkan ayat kelima surah At-Taubah ini, menyatakan bahawa kaum kafir musyrikin yang melanggar perjanjian perlu diperangi dan dimeteras. Pada ayat kelima surah At-Taubah ini juga menunjukkan bahawa bertaubat itu perlulah dilakukan bersungguh-sungguh, dan ia juga perlu ditunjukkan dengan tingkah laku. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah ayat kelima surah At-Taubah menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat kelima surah At-Taubah ini menjelaskan bahawa kaum muslimin perlu memerangi orang kafir musyrikin apabila telah habis bulan-bulan haram dengan membunuh mereka, mengintip, mengepung dan menawan mereka. Tetapi sekiranya mereka bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendirikan solat dan menunaikan zakat, maka berikanlah kebebasan kepada mereka untuk berjalan ke mana-mana tempat yang ingin mereka pergi. Ayat kelima surah At-Taubah ini menunjukkan kepada kita mengenai sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat tegas, dan Allah Ta'ala juga mengampuni manusia serta mengasihi mereka walau sedahsyat mana sekalipun perbuatan yang dilakukan. Seperti mana contoh dalam situasi ini. Lihatlah bagaimana Allah SWT menyuruh kaum muslimin untuk bertindak ke atas orang kafir musyrikin. Allah tidak memberi peluang langsung untuk mereka bersukaria. Tetapi kita perlu tahu bahawa
Allah Subhanahu Wa Taala juga mengampuni orang kafir di mana sebelum mereka memeluk Islam, mereka melakukan kekufuran dan mensyirikkan Allah. Walau seteruk mana pun perbuatan yang mereka telah lakukan sebelum ini, tetapi selepas mereka memeluk Islam, maka Allah akan memberikan keampunan kepada mereka. Ini merupakan rahmat bagi mereka dan seluruh umat Islam di atas muka bumi ini. Pada ayat kelima surah At-Taubah ini juga menjelaskan bahawa memeluk agama Islam itu tidak cukup dengan mengucapkan dua kalimah syahadah. Disebutkan dua contoh ibadah dalam ayat ini, iaitu perlu diikuti dengan menunaikan solat 5 waktu dan membayar zakat bagi mereka yang sudah cukup syarat. Mereka perlu menunjukkan bahawa mereka benar-benar telah beriman sebagai seorang Muslim yang sebenar. Dalam hadis riwayat Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil muslim wa hisabuhum 'ala Allah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mahu bersaksi bahawa tiada Tuhan selain daripada Allah dan bahawa Nabi Muhammad ialah utusan Allah, mendirikan solat dan menunaikan zakat. Apabila mereka telah melakukan perkara demikian, maka terpeliharalah daripada aku darah dan harta mereka, kecuali menurut hak Islam, dan perhitungan mereka itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-5 surah At-Taubah ialah, pertama, umat Islam perlu bersifat tegas dan berhati-hati terhadap kaum kafir musyrikin. Mereka perlu diperangi jika mereka melanggar perjanjian yang sudah dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Perkara ini disebabkan kerana Allah bersifat tegas kepada mereka dengan memerintahkan kaum muslimin supaya membunuh mereka selepas tamat tempoh 4 bulan haram. Yang kedua, bertaubatlah itu perlulah dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Ia tidak cukup dengan hanya mengucapkan 2 kalimah syahadah saja, bahkan ia perlu diikuti dengan melakukan ibadah yang telah ditentukan, iaitu menunaikan solat 5 waktu dan membayar zakat. Ini menunjukkan bahawa seseorang yang telah memasuki Islam itu ialah orang yang beramal dengan agama Islam, iaitu ialah orang beramal dengan sebaik-baiknya sebagai Muslim. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.